perkembangan Dewan Rakyat. Dewan hari ini gamat dan panas ketika usul langgar embargo oleh Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Mohamad Najib Razak dibahaskan. Berjalan lanjut langsung bersama Mas Zarif Zafri Abdul Aziz di Parlimen. Silakan Zarif. Baik, terima kasih Fatin Hamimah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Liew Wee Kiong hari ini mengusulkan agar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ia setelah Ahli Parlimen Pekan itu didapati telah melanggar embargo kertas putih ke arah kelestarian Lembaga Tanah Persekutuan Felda yang dibentang dalam Dewan semalam. Usul penggantungan itu dikemukakan setelah sesi pertanyaan jawab lisan selesai pagi tadi. Perbuatan Yang Berhormat Pekan jelas melanggar Peraturan Mesyuarat 95A, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan disifatkan telah melakukan suatu perbuatan menghina majlis. Maka inilah dipersetujui bahawa Yang Berhormat Pekan hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Usul itu kemudiannya dibenarkan untuk dibahas oleh 4 ahli parlimen dari pihak kerajaan dan pembangkang termasuklah Ahli Parlimen Beras Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ahli Parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Nga Komeng dijangka akan membuat keputusan terhadap usul itu setelah selesai sesi perbahasan pada sebelah petang nanti. Datuk Seri Najib melalui laman Facebooknya 9 April lalu telah memuat naik satu gambar menunjukkan sebahagian daripada kandungan kertas putih Felda yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Beliau berbuat demikian bagi mempertahankan dirinya terhadap dakwaan menyatakan beliau memaksa Felda memberi 37% pegangan dalam syarikat Indonesia PT Eagle Heights Plantation Tbk, Eagle Heights daripada PT Raja Wali Capital International yang menyebabkan agensi itu kerugian berbilion ringgit. Baik, hanya seorang pesuruhjaya kanak-kanak akan dilantik buat masa ini bagi penyelesaian jangka pendek dalam memantau kebajikan dan pelindungan kanak-kanak di Malaysia. Beberapa nama bagi menjawat jawatan itu telah disaring dan sedang dimuktamadkan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri untuk diluluskan. Menjawab soalan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Uthman Said, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perkara itu akan diumumkan pada bila-bila masa dalam bulan ini. Pada masa ini, kerajaan ingin menumpukan terlebih dahulu kepada pelantikan seorang pesuruhjaya kanak-kanak di bawah struktur yang sedia ada di bawah Suhakam. Pesuruhjaya yang akan dilantik ini sekurang-kurangnya boleh meneliti terlebih dahulu gambaran menyeluruh pelaksanaan hak kanak-kanak di Malaysia. Perhatian lanjut seterusnya boleh dipertimbangkan untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya yang ideal untuk kanak-kanak pada masa depan. Suruhanjaya itu, kata beliau, akan bertindak sebagai check and balance dalam mengimbangi pengendalian isu kanak-kanak oleh pihak kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan organisasi tempatan atau antarabangsa. Tegas beliau, meskipun diletakkan di bawah struktur Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam yang sedia ada, Suruhanjaya itu akan melaksanakan fungsi khusus melibatkan kanak-kanak sahaja. Ia juga dikehendaki untuk membuat laporan secara berkala serta mengesyorkan ke Parlimen mengenai isu berkaitan kanak-kanak di negara ini. Baik, kerajaan sedang menggubal Akta Kredit Pengguna bagi membolehkan akta itu mengaplikasikan pinjaman wang yang berlandaskan syariah. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, penggubalan akta berkenaan kini dibuat bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kubang Kedian Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai adakah KPKT bercadang untuk memastikan sistem kredit berdasarkan keuangan Islam. Tambah beliau, syarikat peminjam wang berlesen yang kini tiada sijil patuh syariah boleh mendapatkan di syarikat pensyariahan pinjaman wang. Menggubal akta kredit pengguna, yang mana dalam akta kredit pengguna ini akan kita serapkan sekali berlandaskan pinjaman berlandaskan syariah. Jadi yang ini kita telah duduk dan adakan town hall session pada 19 Februari 2019 untuk mendapatkan maklum balas daripada agensi kerajaan, dan insya-Allah penggubalan akta kredit pengguna ini akan kita dapat laksanakan dalam tahun ini bersama dengan Kementerian Hal Ehwal Pengguna. Jadi yang ini telah sedang diuruskan. Pada 5 April lalu, KPKT melancar dan menjenamakan semula syarikat pemberi pinjaman wang berlesen di bawah kementerian itu sebagai Credit Community.
Dan sidang Dewan hari ini dimaklumkan bahawa laporan lengkap pasukan petugas khas pembiayaan hijau dijangka siap 31 Julai depan. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata, laporan itu akan memberi cadangan serta pandangan terperinci berkaitan tenaga boleh diperbaharui RE dan kecekapan tenaga EE yang boleh dilaksanakan di Malaysia. Beliau berkata laporan pasukan petugas khas pembiayaan hijau itu juga akan menjejaskan status penjanaan tenaga boleh baru TBB negara. Kementeriannya terus komited membangunkan tenaga mesra alam dalam mencapai sasaran keupayaan TBB sebanyak 20% menjelang 2025 kelak. Kementerian ini sedia maklum tidak cukup kalau dorongan kewangan hanya daripada kerajaan. Oleh itu, kementerian ini juga telah melantik Suruhanjaya Security untuk mempengurusi Green Financing Task Force untuk memberi cadangan kepada kerajaan bagaimana kita boleh memangkin pertumbuhan pelaburan swasta, private financing di industri hijau. Untuk mencapai sasaran itu, kementerian telah mewujudkan pelbagai inisiatif dan insentif bagi membangunkan projek infrastruktur atau penjanaan TBB di seluruh negara. Ia bagi mencapai kapasiti tambahan sebanyak 3,991 megawatt dapat dilakukan ke atas sistem bekalan elektrik sedia ada. Baik, perbahasan berhenti rehat dan akan disambung semula jam 2.30 petang nanti. Kita kembali kepada rakan setugas Hamimah di Sri Pentas.